Jam 2 pagi di blok asrama lelaki itu sepatutnya sunyi. Hanya ditemani bunyi dengungan kipas siling yang berputar ligat membelah kepekatan malam. Kebiasaannya, bunyi motor kipas lama yang berkarat itu sudah cukup untuk menenggelamkan segala bunyi kecil dari koridor yang suram atau desah. Nafas rekan sebilik yang sedang tidur nyenyak dibuai mimpi. Namun, malam itu udaranya terasa jauh berbeza. Seolah-olah oksigen di dalam bilik nomor 404 itu telah disedut keluar perlahan-lahan, meninggalkan satu tekanan udara yang membebankan dada setiap penghuni yang mencoba untuk melelapkan mata. Kesunyian yang melanda bukan sekadar ketiadaan bunyi bising dari pelajar yang lazimnya berjaga malam, tetapi satu bentuk kesepian yang mencengkam jiwa. Sejenis sunyi yang memberitahu naluri manusia bahwa ada sesuatu yang tidak kena. Puncanya datang dari sudut paling gelap bilik itu. Terlindung di sebalik bayang-bayang katil bertingkat sebuah almari besi milik Hafiz yang berdiri kaku seperti keranda menegak. Dari dalam perut keluli itu, bunyi cakaran halus mula kedengaran memecah hening. Krak, krak, bunyinya tajam, ngilu, dan berirama. Seakan-akan ada kuku panjang yang keras sedang menguji ketahanan dinding logam dari sebelah dalam dengan penuh kesabaran. Setiap kali bunyi itu berulang, jantung penghuni lain seakan terhenti berdegup. Darah gemuruh menyirap naik ke muka. Mereka tahu almari itu berkunci rapat dengan mangga besi yang kukuh. Tiada tikus, tiada kucing, malah tiada lubang udara yang cukup besar untuk haiwan menyelinap masuk. Rasa takut yang melumpuhkan membuatkan mereka kaku di atas katil masing-masing, memejamkan mata serapat mungkin sambil menarik selimut hingga menutupi kepala. Sedar bahwa ada sesuatu yang asing dan bukan dari dunia ini telah berjaya menyusup masuk ke dalam ruang pribadi mereka yang sepatutnya selamat. Segala kekacauan yang menghantui bilik itu berpunca daripada satu keputusan silap yang dibuat hanya 48 jam sebelum kejadian ngeri ini bermula. Semuanya bermula apabila sekumpulan pelajar tahun 1 diwajibkan menyertai program jati diri di hutan simpan yang terletak di belakang universiti. Hutan itu bukan sebarang hutan belantara. Ia terkenal dalam kalangan penduduk kampung berdekatan sebagai kawasan keras dengan pokok balak berusia ratusan tahun yang menjulang tinggi, menutupi langit, dan akar banir yang membelit bumi seperti ular gergasi yang sedang tidur. Suasana di dalam hutan itu sentiasa lembab, berbau tanah basah dan daun reput yang menusuk hidung. Sebelum memulakan aktiviti trekking, fasilitator program, Abang Mat, seorang anak jati kawasan itu yang berkulit sawo matang dan berwajah garang, telah memberikan amaran yang sangat tegas. Dia berdiri di hadapan kumpulan pelajar dengan postur tubuh yang tegap. Matanya tajam merenung setiap wajah yang ada di situ, memastikan pesanannya sampai ke dalam hati mereka. Hutan ini ada tuannya, dan ia tidak suka diganggu oleh orang luar yang tidak tahu adab. Jangan sesekali ambil apa-apa selain gambar, dan jangan tinggal apa-apa selain jejak tapak kasut kamu. Tahun lepas, ada seorang pelajar degil yang bawa balik seketul batu sungai yang licin buat kenangan. Seminggu dia demam panas yang luar biasa. Meracau, tak henti-henti minta ampun pada dinding bilik asrama Siolwala. Dia sedang bercakap dengan seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sampai kami terpaksa panggil ustaz untuk memulangkan balik batu itu ke tempat asalnya. Amaran itu bukan sekadar cerita kosong untuk menakutkan budak bandar. Seorang pelajar di barisan hadapan, Zamri, yang baru sahaja mengutip ranting kayu berbentuk unik, serta-merta menjatuhkannya kembali ke tanah. Wajahnya pucat lesi memikirkan akibat buruk yang mungkin menimpa. Kebanyakan pelajar mengangguk faham, menelan air liur yang terasa kesat. Namun bagi Hafiz,
Amaran itu hanyalah prosedur keselamatan biasa. Satu lagi taktik psikologi untuk memastikan pelajar berdisiplin dan tidak membuang sampah merata-rata semasa slot activity solo untuk refleksi diri, di mana setiap pelajar diminta duduk bersendirian di dalam hutan selama 30 menit untuk menghayati alam. Hafiz memilih tempat berhampiran akar banir, sebuah pokok meranti tua yang sangat besar. Di celah-celah akar yang berlumut tebal dan lembab itu, matanya tertangkap satu kilauan suram yang aneh. Dia mendekati objek tersebut dengan rasa ingin tahu yang membuak-buak, dan mendapati ia adalah sebiji batu berwarna hitam pekat, sebesar genggaman tangan orang dewasa. Permukaannya licin dan sejuk, sangat kontra dengan tanah hutan yang kasar dan berpasir. Apa yang memukau pandangan Hafiz adalah corak urat merah halus yang melingkari permukaannya. Kelihatan hidup dan berdenyut. Perlahan, siuleala ada darah sebenar yang sedang mengalir di dalamnya. Tanpa berpikir panjang tentang amaran keras Abang Mat tadi, tangan Hafiz terus mencapai batu itu. Saat kulit tapak tangannya bersentuhan dengan permukaan batu itu, dia tidak merasa sakit atau panas. Sebaliknya, dia merasai satu tarikan magnetik yang aneh. Sioliola batu itu memang menunggu di situ untuk diambil olehnya sejak sekian lama. Cantik kalau buat pemberat kertas di meja belajar, bisik hatinya, memujuk diri sendiri untuk mengabaikan rasa tidak sedap hati yang mula timbul. Dengan pantas, dia memasukkan batu itu ke dalam poket seluar kargonya yang besar. Tindakan itu berlaku dalam sekelip mata, tetapi kesannya dapat dirasai serti merta oleh alam sekeliling. Bunyi cengkerik dan unggas hutan yang tadinya riuh rendah bersahutan tiba-tiba mati. Hutan menjadi sunyi sepi yang menakutkan, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas melihat pelanggaran pantang larang itu. Perjalanan pulang ke asrama menjadi satu penyiksaan mental bagi Hafiz. Dia mula merasakan beban fisikal yang berat menekan di atas bahu dan tengkuknya. Seakan-akan dia sedang memikul seorang kanak-kanak di belakang badannya. Rasa berat itu tidak hilang, walaupun dia sudah mandi dan berehat. Tanpa menceritakan hal sebenar kepada sesiapa, Hafiz menyembunyikan batu itu jauh di bahagian paling dalam almari bajunya, menimbunnya dengan kain pelekat lama. Menyangka ia akan selamat di situ tanpa diketahui oleh sesiapa. Malam pertama selepas kepulangan mereka dari hutan itu, bilik asrama di Aras 4 itu mula mengalami perubahan atmosfera yang aneh dan membingungkan. Suhu di dalam bilik turun secara mendadak, sehingga cermin tingkap Nako menjadi kabur berembun. Walaupun malam itu cuaca di luar sangat panas dan lembab, rakan sebilik Hafiz, Man, terjaga dari tidur dalam keadaan menggigil kesejukan. Sebagai pelajar kejuruteraan yang sentiasa berpikiran logik dan skeptikal terhadap perkara mistik, dia segera bangun memeriksa suis kipas di dinding. Dia membebel sendirian, menyangka regulator kipas itu rosak kerana, walaupun dipusing ke nomor 1, angin yang keluar terasa sejuk mencucuk tulang, seperti berada di dalam bilik mayat. Dia kuba mematikan kipas sepenuhnya, namun hawa dingin itu kekal berlegar di dalam bilik, membuktikan ia bukan masalah mekanikal kipas tersebut. Tidak lama kemudian, satu bau busuk mula muncul. Ia bukan bau sampah atau baju kotor, tetapi bau tanah lembab yang baru digali bercampur dengan hanyir darah ikan yang sangat kuat dan meloyakan. Bau itu berpusar pekat di sekitar almari besi milik Hafiz.